Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi, okey. So kita buka kita punya sharing pada pagi ni dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Subhanahu Wa Taala lah yang dah izinkan kita, yang pilih kita untuk join satu majlis iaitu taman, dikira sebagai taman daripada taman-taman syurga, iaitu lah majlis ilmu. Kita ingat majlis ilmu ni just, kita selalu ingat majlis ilmu ni hanya apa orang kata tazkirah, kuliah-kuliah dekat masjid saja, tapi sebenarnya kita lepas pandang. Sebenarnya perkongsian ilmu macam ni juga dikira sebagai majlis ilmu, dan moga-moga dengan asbab Rasulullah SAW bersabda bahawa duduklah kamu dalam taman daripada taman-taman syurga. Iaitulah apabila sahabat tanya, taman daripada taman-taman syurga ni apa? Maka Rasulullah menjawab apa? Itulah majlis ilmu. Okey. So moga-moga dengan asbab majlis ilmu ni Allah Subhanahu Wa Taala memayungi rahmat kita. Malaikat-malaikat mendoakan kita. Okey, mendoakan, bukan mendoakan kejayaan sahaja, tapi malaikat mendoakan juga keampunan kepada kita. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW beritahu, mafhum dia lebih kurang macam ni. Orang siapa yang berusaha menuju ke jalan menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan-jalannya untuk menuju ke syurga. Dan malaikat akan mengunjungi rahmatnya. Dan malaikat juga akan mendoakan keampunannya. Dan sebagainya lah. Saya tak ingat hadis penuh. Okey. Last hafal hadis tu masa form 2. Okey, sekarang tu tak ingat, kena rujuk balik. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, macam mana dengan sesi semalam? Ada yang dah try buat tak kolam tu? Ada yang dah try buat tak? Baru siap ayat. Belum hantar lagi. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Saya akui semalam tu memang tak teratur dan ramai yang tak jelas. Saya faham ramai yang tak jelas. Sebab itulah saya bercadang untuk buat pada hari ni dan saya siapkan slide sekali supaya semua boleh siap. Semua boleh buat dengan elok lah. Okay. So bismillah. Pertamanya kita istighfar dahulu 3 kali dan kita minta baca Al-Fatihah, sedekahkan kepada ayah kita, mak ayah kita, kepada guru-guru kita dan kepada diri kita sendiri. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak mendapatkan keampunan Allah. Sebab kita nak duduk dalam majlis ilmu, kita nak ambil ilmu. Kalau dalam hati kita penuh dengan kotor, tertutup dengan dosa-dosa kita, mana mungkin ilmu boleh masuk ke dalam hati kita? Mana mungkin ilmu akan memudahkan kefahaman kita? Susah. So kita beristighfar dulu 3 kali dan baca Al-Fatihah 3 kali juga, sedekahkan kepada mak ayah kita, guru-guru kita dan juga kepada diri kita sendiri. Okay? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bismillah. Okey, seperti mana yang kita dah plan semalam, kita nak kongsi step by step macam mana kita nak bina kolam, nak invite kolam dan nak penuhkan kolam, insya-Allah. Okey. Hilang dah. Baik, saya akan present screen.
Okay, nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Okay. So ni slide ni saya baru buat pagi tadi tau. Saya baru je buat. Kau pun ke 9 lebih ke 10 tadi. Lepas sarapan. Nampak. Okay, Alhamdulillah. So, macam mana mula? Okay, kita mula terus lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share step by step apa yang kita kena buat sebelum kita nak buat kolam. Bukan sebelum semasa buat kolam lah, okay. So, bismillah. Okay, so ni SOP yang saya dah buat. Okay, SOP yang saya susun tadi. First, kena tajdid niat kita dulu, perbaharui niat kita dulu, pasang niat betul-betul. Kemudian kita buat kolam lah, create satu group kolam. Kemudian kita share link dekat seorang yang target audience. Okay, ni secara list je tau. Sekejap lagi kita akan go deep lagi. Okay, kemudian kita tunggu lagi bagi cukup 5 ataupun 10 ataupun 20 orang ahli group. Dan kemudian barulah kita mula offer hadiah dekat diorang. Okay, kemudian tunggu diorang reply nak dan dah ramai sikit, baru tunjuk hadiah dan bagi syarat. Okay, lepas tu seterusnya kita kena tawakal lah, kena berserah, kena bersyukur kepada Allah. Alright, so nak kena ni belajar lagi deep ni. Naklah cek spam dekat ruangan chat tu, nak. Saja dah nak tengok semangat begini, semangat ke tak? Alhamdulillah semua semangat. Terbaiklah. Bismillah, moga-moga dengan semangat kita ni Allah Subhanahu Taala memberikan kita kejayaan yang lebih tinggi, lebih luas dan lebih membahagiakan diri kita, insya-Allah biiznillah. Sebab apa? Sebab bila kita semangat, kita dah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Kita dah tetapkan sangkaan yang baik, iaitu aku usaha ni mesti Allah akan bagi. Bila kita tetapkan sangkaan macam tu dekat Allah, Allah kan kata apa dalam hadis qudsi ni? Aku adalah sangkaan hamba-Ku kepadaku. Maka bila kita sangka baik kepada Allah, kita bersemangat untuk buat sesuatu kerana Allah, kita yakin Allah akan bagi macam-macam dekat kita, maka Allah memang akan bagi semua tu dekat kita. Okay. Right, seterusnya. Okay, first sekali kita masuk pada step nombor 1, kita tajdid niat. First sekali tanya diri kita, kenapa kita nak buat kolam? Okay. Adakah semata-mata kita nak menjual ataupun adakah kita nak bagi manfaat? Right. Nombor 1, kalau betul kita nak bagi manfaat apa yang kita nak bagi dalam kolam tu? Bila orang masuk, takkan kita nak biar dia tunggu link seminar saja. Link seminar tu itu manfaat daripada HQ. Okay. Seminar tu manfaat daripada HQ. Kita kena fikir manfaat lain untuk orang stay dalam grup kita tu. Right, dapat point dia. Okay, seterusnya nombor 3. Jangan letak niat untuk diorang salah ayat ni. Jangan letak niat untuk diorang bagi duit dekat kita, tapi pasal niat yang kita nak bagi ilmu dan manfaat kat diorang. Faham tak? Maksudnya dekat sini, bila orang masuk dalam grup kita tu, bukannya kita nak mindset, okay, mereka ni akan jadi pelanggan aku, mereka ni akan beli F-Boom daripada aku, mereka ni akan beli Wapus daripada aku. Jangan sesekali letak manfaat macam letak pemikiran macam tu. Disebabkan pemikiran macam tu lah, vibration tu sampai tau dekat hati-hati orang-orang dalam kolam tu. Katakanlah kita pasal ni kan, okay, nanti orang ni masuk, mereka ni lah orang kata apa? Mereka ni lah target audience aku, mereka ni lah yang akan beli F-Boom daripada aku. Nanti aku akan follow up mereka ni untuk minta mereka beli F-Boom. So daripada situ, vibration niat kita tu akan sampai dekat semua orang dalam grup tu. Nanti mereka akan rasa, oh dia ni just nak aku masuk dalam grup ni sebab nak umpan aku je, nak suruh aku beli F-Boom, nak suruh aku beli Wabus, apa benda yang dia jual. Macam tu, dia akan vibration macam tu. Tapi kalau kita dah niat untuk, okay, sambung sikit yang tadi tu, bila dia dah rasa macam tu, sebab itulah dia left group, sebab dia rasa dia terdetik dah hati dia. Kadang-kadang bila orang ramai-ramai left group kita, sebab dia terdetik dah hati dia. Oh, dia dah sedar dah kata apa, oh group ni dia just nak suruh aku beli je. Dia punya
dia rasa macam kita nak suruh beli sesuatu lah. So bila dia rasa nak beli sesuatu, dia belah. Macam tu. Okay, so apa yang kita kena tetapkan adalah pasang niat kita, kita nak bagi manfaat dan ilmu dekat orang. So bila kita pasang niat macam tu, depan ni akan rasa macam, oh dia ni nak bagi sharing kat aku ni, dia ni nak bagi ilmu kat aku, dia ni nak bagi manfaat dekat aku. So aku stay lah sebab aku suka ilmu, aku suka orang bagi manfaat kat aku. Kan dalam hadis Rasulullah beritahu, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. So kita nak kena jadi manusia yang sebaik-baik manusia. Okay. So bagilah sebanyak mungkin manfaat yang kita ada. Tak kisahlah ilmu tu kita pernah belajar berbayar ke, percuma ke, kalau kita boleh share je. Okay, faham step nombor 1? Kalau faham, tulis kat ruangan chat, faham. Right, Alhamdulillah. So ramai yang faham dah. Okay, kita pergi ke step nombor 2. Okay, kemudian buat kolam lah. Okay, untuk kolam, janganlah buat letak nama yang simple. Letak kelas marketing percuma, tips ilmu bisnes. Orang tak rasa wow. Kita kena tunjukkan wow factor. Macam grup yang saya buat adalah guerrilla marketing. So orang akan macam, guerrilla ni apa? Orang nak tahu. Guerrilla marketing tu macam mana? Kita kena bagi sesuatu yang orang tak tahu tau. Contoh macam Solvi Rose buat kan, teknik tornado. So orang tak tahu teknik tornado ni macam mana. Tu yang ramai yang nak join sesi teknik tornado ni. Macam sebelum ni kita buat teknik supernova. Semua dia tanya, supernova ni macam mana? So orang nak join teknik supernova, teknik harta karun. So orang semua nak join. Sebab apa? Sebab kita letakkan nama yang gempak lain daripada yang lain. Sebab bila kita letak nama yang biasa ni, orang akan rasa macam klise lah. Nanti orang tak rasa macam istimewa kelas tu. Kelas marketing cuma, marketing tu umum. So orang tak tahu. Macam tu. So lagi pun manusia ni, dia rasa semua benda dia dah tahu. So bila dia nampak nama yang simple tu, dia pun tak nak join link kita. Dia pun tak tahu je, walaupun kita share link dekat dia. Alright. So nombor 2, dalam kolam, waktu kita dah bina kolam, pastikan kita tutup chat dulu. Okay. Dan dalam kolam tu kita just buka chat untuk engage sahaja, sekali-sekala. Untuk engage. Okay, maksudnya, maksud arti katanya adalah bila kita tengah aktif, waktu tu lah kita buka chat. Contoh, kita, macam saya pagi-pagi tadi kan, saya buka-buka, ramai yang join kan. So saya buat ayat apa tu? Sekejap Saya cakap dalam grup. Saya cakap macam ni. Wow. Ramainya sahabat jutawan yang baru masuk. Tahniah semua yang komited untuk hadir ke sesi percuma kita selama 3 hari ni, insyaAllah. Pesan guru saya, kalau nak rezeki cepat masuk, kita kena ada energi yang tinggi dan positif. So siapa di sini ada energi yang tinggi dan positif, reply pagi. So memang ramai gila yang reply pagi. Tapi kan, awal-awal tu ada 2-3 orang je tau yang reply. Tapi apa saya buat adalah saya kata macam ni. Alah, 3 orang je ke yang reply? Korang semua buat bisnes kan? So saya nak doakan yang reply ni akan dapat sales yang melimpah ruah. Hari ni dengan asbab kita mengeratkan silaturahim. So benda tu akan trigger orang lain tau. Sebab orang suka kita mendoakan dia. Macam tu. Okay. So memang ramai. Lepas saya betul kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oi, lebih banyak Alamak, dah start mengiklan sekejap Okay dah. Okay, so kita kena engage dengan dia orang sekali-sekala. Okay. Bagi mengelakkan orang mengiklan, bagi saya tutup dulu chat. Okay.
Right, kemudian kita kena readykan diri dulu. Okay, maksud ready ni macam mana? Bayangkan kemungkinan yang akan berlaku. Kemungkinan yang akan berlaku apa? First sekali akan masuk ramai-ramai, sekali banyak. Dan second akan left beramai-ramai. Okay, so bila kita dah ready dengan benda tu, macam saya cakap semalam dalam grup Solvi Diamond kan, saya cakap sebenarnya yang left ni kita tak perlu risau sangat pun. Sebab apa? Yang left ni dia bukan target market kita. Dia bukan orang kata apa tu? Bukannya rezeki kita. Dan saya cakap semalam, Allah kadang-kadang Allah tarik sesuatu yang kita mahu sebab Allah nak bagi sesuatu yang kita perlu. Macam semalam saya nak sangat orang masuk ramai-ramai kan, tapi ada tiba-tiba kan. Selalunya yang left ni seorang tau. Tapi semalam tu ada 4 orang ke 3 orang tak left serentak. So saya macam okay tak apa, 3 orang ni biarlah. Dia nak left lah. Okay, dia nak left ikut sekolah, saya tak kisah pun. Sebab saya tahu apa yang saya nak buat, saya nak bagi manfaat kat mereka. Saya nak kongsi ilmu dengan mereka. So bila saya redha macam tu, okay, bila redha macam tu, saya waktu tu sebelum maghrib tau. Sebelum maghrib benda tu jadi. So saya macam okay tak apa, biarlah dulu. Okay, biar dulu. Lepas lepas maghrib saya buka balik grup. Saya buka balik grup, tengok ada lebih kurang 15 orang join. Yang baru join. So daripada situ saya fikir, okay, bila kita syukur, Allah akan tambah. Tapi bila kita duk mengeluh, Allah, depa ni left kenapa? Kenapa depa ni left? Aku grup pun tak ramai. So bila kita mengeluh, kita tak redha dengan Allah. Kita tak redha dengan ketentuan Allah. Bila kita tak redha, kita dah jadi kufur. Sedangkan sebenarnya dalam grup kita tu masih lagi ada orang, cuma tak ramai je. Masih lagi ada orang yang tinggal, bukannya ada 15 orang tu yang left. Just 2-3 orang je yang left. Okay, sebenarnya kat situ Allah nak uji kita. Hang baru 15 orang, baru 2 orang left, hang tak bersyukur dah dengan 13. Macam mana nak bersyukur dengan yang lagi besar? Dengan benda kecil pun kita tak boleh bersyukur, dengan benda kecil pun kita kufur, macam mana kita nak syukur dengan benda besar? Bayangkan kalau kita hilang benda besar tu, kufur terus. Okay, so itulah konsep dia. So, waktu nak buat kolam dan sebelum buat kolam, kena readykan diri dulu. Untuk apa? Untuk elakkan kita ni daripada kufur. Kufur ni ada 2 lah. Satu kufur bila dah banyak orang dalam grup kita sombong, kita belagak, kita rasa aku hebat. Nombor 2, kufur ni bila orang left, kita rasa kita mengeluh, kita petikai ketentuan Allah. Itu nombor 2. Okay, faham? Step nombor 2 ni. Ada komen tu. Faham. Alhamdulillah. Alright, so dah ready untuk masuk ke step nombor 3. Kalau ready, reply ready. Tersasul dah. Lain sikit kan sesi hari ni kan. So dia dah plan lah. Dia plan tu senang lah sikit nak jalan flow dia. Alright, so kita pergi ke step nombor 3 iaitu cari seorang target audience untuk kita share link. Right. Contohnya, kalau yang geng Solvi ni lah, okay, carilah kawan-kawan korang yang buat produk ni, yang jual produk, yang ada team ni. Jemput team diorang. Macam tadi saya buat dekat kawan saya. Saya buat macam ni. Mana tadi ya? Okay ni. Saya buat apa lah? Saya cakap Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Solvi Heroes Company dengan berbesar hati ingin menjemput tim Fina Magic untuk sertai kelas marketing percuma selama 3 hari dan 1 bonus seminar tornado marketing bermula hari ini hingga Rabu pada jam 8.30 petang. 8.30 malam. So kita bagi tahulah seminar yang bernilai berapa disponsor khas oleh Solvi Heroes. Itu je trik dia sebenarnya. Apa poin dekat ayat ni? First sekali, kita khususkan tau tak? Kita khususkan biar dia rasa special. Dia akan rasa macam, wah, tim aku dijemput, tim aku. Dia akan rasa semangat tau. Dia akan rasa macam aura tu lain macam, serius, tak tipu.
Macam semalam saya waktu first saya buat ni, saya target student UMK tau. Student Universiti Malaya Kelantan. Sebab saya target diorang ni sebab baru-baru ni diorang invite saya untuk bagi talk sharing pasal copywriting. So saya terfikir lah, alang-alang aku guna terus lah diorang ni. Sebab alang-alang diorang nak belajar copywriting business kan. Saya rasa okay, ni target market aku. Itu yang saya buat ayat. Kami dari Survey Heroes Company dengan berbesar hati ingin menjemput tuan dan puan dari siswa-siswi Universiti Malaysia Malaya Kelantan untuk sertai seminar teknik tornado pada hari sekian-sekian. Macam tu. So itulah yang menyebabkan orang not join. Sebab orang rasa speciality tu dekat dia. Faham tak? Kita minta kawan-kawan kita yang buat bisnes ni, okay, untuk yang kolam kosong tau. Korang boleh buat kolam kosong hari ni, okay? Buat kolam kosong hari ni, try buat benda ni. Okay, follow step by step yang ni dulu, okay? So, bagi ni dekat kawan-kawan yang buat bisnes. Serius, diorang akan rasa dihargai, diorang akan rasa terkejut, tak tipu. Okay, faham tak step yang ni? Sebab untuk Survey Heroes, kita nak tarik orang join seminar marketing. So of course lah kita punya target market kita adalah team-team business, group-group business. Okay. Sebab ni antara benda yang saya belajar daripada Tony K lah. Dia kata based on ayat Ali Imran ayat 104 kot. Sekejap saya check. Ayat 104 iaitu yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kamu ada golongan yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh mengamalkan ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh melakukan ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Okey, daripada ayat ni kan, dan hendaklah ada daripada kamu menyuruh kepada kebajikan. Okey. Golongan yang menyuruh kepada kebajikan ni kita khususkan kepada yang kecil. Okey. Kita khususkan kepada yang kecil ni akan tarik yang besar masuk. Faham tak? Macam saya buat ni kan. First, yes, saya gunakan ayat ni. Okey, saya gunakan ayat ni untuk student UMK sahaja. Sebab apa? Sebab bila saya masukkan student UMK saja, bila iklan ni viral, bila iklan ni tersebar merata, orang lain akan rasa, aku bukan student UMK, aku nak masuk boleh tak? So secara tak langsung kita akan tarik orang luar untuk join sekali. Faham ke faham? Impact dia tu. Sebab bila kita buka terlalu luas, okay, kita buka secara open, orang tak rasa special benda tu. Orang tak rasa special. Sebab itulah pentingnya target market ataupun avatar customer. Tak tahu ada, kalau join cikgu-cikgu bisnes mana-mana pun, diorang kata jangan jual produk kepada semua orang. Tapi khususkan. Contoh, jual produk kecantikan, fokus dulu dekat wanita. Wanita yang mana? Wanita yang kerap bekerja, yang bekerjaya. So bila kita fokus kepada wanita yang bekerjaya, nanti wanita-wanita yang lupa akan rasa, aku walaupun aku tak ajar, aku tak boleh ke guna produk kecantikan ni? Boleh je. Nanti kita boleh counter yang tu. Dia akan tanya kita balik. Daripada situlah kita menarik orang-orang luar untuk join seminar kita, untuk join beli produk kita, untuk join tim kita dan sebagainya. Okay, faham tak poin yang ni? Ulang ayat copywriting. Yang mana, Ustaz? Ustaz nak saya ulang ayat copywriting yang mana, Ustaz? Yang ni ke? Yang first. Yang first tu yang ni lah, kau tak siap saya. Betul? Ke yang lain? Oh, yang dalam grup tu
Oh jemput, ni ada kat sini. Ke tak? Ada kan sini? Tak nampak. Oh ada dekat tu. Ada dekat slide. Saya dah copy dah masuk slide. Answer slide ni nanti saya akan bagi dalam grup, okay? Nak tak slide ni? Nak. Nak, alhamdulillah. Okay, macam biasa. Nanti saya, sebab grup saya yang pertama saya dah nak grup apa? Kolam saya yang pertama dah nak penuh, so saya nak buat kolam kedua. So boleh tak kalau saya nak bertukar dengan tuan-tuan semua, saya bagi slide ini dan tuan-tuan semua tolong share link kolam baru saya. Boleh tak? Saya nak buat macam tu. Adil tak kalau buat macam tu? Itu respon. Adil tak kalau saya buat macam tu? Saya bagi slide. Tuan-tuan semua tolong kongsikan link grup, link kolam baru saya. Boleh tak? Boleh Alright, thank you. Okay, jom kita sambung. Nombor 4 punya step. Okay, nombor 4 punya step ni kita kena bersyukur dulu. Alhamdulillah dah ada 5 orang. Walaupun seorang pun boleh juga. Kalau seorang ni lagi best. Kita boleh buat syarat terus kat dia. Kita buat syarat special untuk dia. Okay. So tak apa. 5, 10, 20 orang ni pun dah cantik dah. Tak perlu pun tunggu 20, 30 orang. Okay, kalau nampak kalau dah masuk 5 orang dan statik je tak naik pun. Okay, tak naik pun. Selang sejam 2 jam pun still tak naik. So gunakan 5 orang ni. Cakap apa? Tahniah, anda 5 orang terawal sertai grup seminar ni. Bagi menghargai semangat korang yang berkobar-kobar ni, saya nak rasa excited gila nak bagi hadiah dekat korang. Siapa sini suka hadiah dan nak hadiah ni, reply nak. Okay. So, dapat ayat ni. Just copy paste je nanti ayat ni, okay? Alright, lepas tu kita tunggu je reply nak. So, kita bagi masa sejam je, jangan bagi lama-lama. Okay, sebab kalau ada 5, 10, 20 orang ni, sejam pun sebenarnya dah cukup dah untuk dapatkan reply nak tu. Okay. So, kita bagi tahu kat orang. Kita ada masa sejam, cukup 5 orang yang reply nak, baru saya tunjuk hadiah ni. Kalau tak cukup dalam masa sejam, sorry sangat-sangat lah. Kita cancel je lah yang hadiah ni. So, korang tak nak pun kan? So, nanti mesti ramai gila reply nak. Tak tipu. Sebab dia macam, kita trigger orang tu tau. Macam mula-mula dia rasa macam, tak apalah, biarlah. Dia akan tunggu orang reply dulu tau. Dia akan tunggu orang reply, okay tak apa, dia ni dah reply, mesti admin akan bagi punya. So kita cakap macam ni. Kita cakap kata apa, kita nak cancelkan hadiah tu. Mesti dia akan rasa, weh rugi lah kalau aku tak reply. So dia akan reply. Faham tak konsep dia? Faham ke faham? Faham. Alhamdulillah, faham. Okay, so setakat ni simple je kan. Saya explain simple je kan. Boleh dapat kan, boleh kecap kan. Lagi jelas kan daripada semalam, betul tak? Okay, alhamdulillah. So kita teruskan dengan nombor apa? Nombor 5 Nombor apa tadi? Nombor 5 dah. Nombor 6. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, nombor 5. 6. Okey, nombor 6 tunjuk hadiah. Okey, hadiah ni kan, nak tahu tak trick the best apa untuk tarik orang? Okey. First, saya beritahu ni, jujur saya beritahu, permulaan memang tak ramai yang akan claim hadiah ni. Sebab apa? Sebab macam saya beritahu semalam, orang Melayu ni dia nak tunggu orang dapatkan dulu. Okay. So, apa yang kita kena buat adalah kita tunjuklah hadiah ni. Kita bagi 3 hadiah. Okay. Kita amalkan konsep macam ni tau. Under promise, over deliver. Under promise ni maksudnya kita janji benda sikit je. Tapi kita bagi lebih. Itu under promise, over deliver.
Okay, saya dah explain kan semalam kan, under promise over deliver. So kita janji nak bagi 3 tapi saya bagi 10. Tuan-tuan boleh juga janji nak bagi 2 tapi bagi 5. Boleh juga. Macam tu. So dia akan rasa macam wow banyaknya. Kemudian dia akan share dalam group tau. Kita minta dia share dalam group. So once bila dia share tu, percayalah berdesuk-desuk apa panggil? PM yang masuk. Berdesuk-desuk PM yang masuk. Macam malam tadi kan. Malam tadi ada berapa orang yang masuk? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 orang masuk malam tadi saja. Lepas maghrib, lepas isyak macam tu lah. Masa PM. Masa tu memang rasa macam wait, ketak tangan tu nak reply satu-satu. Okay. So kita bagi tunjuk hadiah yang sikit tapi kita bagi lebih. Kita bagi banyak. Okay. Faham tak kat tu? Okay. Ada. Faham Faham. Okay, ada soalan. Mana? Contoh kolam ada 50 orang, kita nak semua reply atau nak letak contoh? Boleh je letak, dia letak je contoh 20 orang. So 20 orang ni dia akan, kita main elemen bilangan. Sekejap apa tu nama dia? Okay, ni yang saya belajar dari Tuan Nike lah. Okay, kita ada 5 teknik tau untuk hack emosi pelanggan ataupun emosi manusia ni. First kali adalah bayangan. Bayangan ni biasanya kalau orang ni lah, bayangan ni kita dah bagi pada awal ni. Okay, bayangan ni dekat bukan kat sini, bukan kat sini. Okay, bayangan ni saya tunjuk lain. Okay, so angka, kita main nilai angka, elemen angka sebab kita bagi tahu nak bagi kat 20, kita nak khaskan untuk 20 orang je. So kita boleh bagi tahu juga 20 orang yang reply nak, saya akan bagi untuk 20 orang tu saja. Limited untuk 20 orang tu saja. Boleh juga macam tu. Kita main elemen angka. So orang akan trigger dengan angka. Okay. Dapat tak? Menjawab tak Syahidah? Alhamdulillah. Okay. So Pak hadiah dah settle. Kita bagi syarat. Okay. So inilah syarat yang kita bagi. Simple je syarat dia. Kita jangan cakap share. Bila saya analisis balik kan, share ni orang tak suka. Orang tak suka share. So kita bagi tahu je, copy dan paste ayat di bawah ke 5 grup WhatsApp, FB status dan WhatsApp status. So copy je ayat ni. So dia akan anggap benda ni simple tau. Just copy paste. Lepas tu screenshot, claim di sini. Yang ni kalau larat nak reply satu-satu, boleh je boleh kat link group tu, siapa yang nak hadiah, claim hadiah kat bawah. Claim dekat link di bawah. Okay. So bila orang tekan claim tu, orang tekan link tu, dia akan masuk ke WhatsApp kita. So kita bagi itulah syarat-syarat ni. Ataupun syarat-syarat tu kita nak bagi tu dalam group pun boleh. Mana-mana pun boleh. Macam tu. Kalau kita berdalam group, dia advantage sikit sebab kita just reply untuk dapatkan hasil je. Kita akan dapat orang yang betul-betul nak lah. Maksudnya bila orang masukkan ke kita berbalik sebab dia dapatkan, dia buat apa yang kita nak tu. Macam semalam dia masuk ramai-ramai tu kan. Yang tu semua saya suruh dia orang PM personal tau. Dia suruh dia orang PM personal. Ada ramai yang tak buat sebenarnya. Ramai yang butik je bila saya cakap tu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang yang butik. So for me, kalau tak nak bagi kerja kita sia-sia, kita buat syarat dalam grup lah senang. Okay, buat syarat dalam grup. So dari situ at least kita dapat orang yang memang dah betul-betul nak. So tak adalah terbuang masa kita. Macam ni saya buang masa sebenarnya reply satu-satu dekat orang yang nak claim hadiah ni. So tak apa.
Okay, kalau dia nak, dia tak nak sudah. Kita dah usaha sungguh-sungguh nak bagi manfaat dekat dia. Okay, yang penting fikir manfaat yang kita nak bagi. Jangan fikir penat kita sangat. Penat tu yes lah penat, tapi kita fikir manfaat dulu. Okay, so yang kedua kita minta dia screenshot bukti dan claim hadiah di sini. So kalau dekat group, alright, kalau dekat group kita screenshot bukti dan claim hadiah di link di bawah. Okay. So, link WhatsApp korang. Okay, www.whatsapp.my. Lepas tu nombor telefon, lepas tu /, orang kata apa? Saya nak claim hadiah. Okay. Kalau bagi saya nak claim hadiah saja, jangan bagi lagi jangan bagi lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan bagi lagi link untuk download. Kita minta dulu boleh tapi send dulu screenshot bukti. Macam tu. Tapi kalau dia dah bagi sekali yang screenshot bukti, so okey lah. Okay. Then, lepas dah claim hadiah semua tu, dah bagi syarat semua tu. Okay, nanti kita dah habis slide ni. So last sekali trik jaga kolam. Sebelum saya masuk trik jaga kolam ni, saya nak tanya, ada soalan tak? Tanya dulu kalau ada soalan. Wow, dah jadi 245 orang. Jadi kita kena bagi ada, yes, 20 orang tu akan PM kita. Kita bagi tugas tu, kita bagi syarat ni kan. Sama-sama. Kita bagi syarat ni dalam grup, okay. Diorang yang dah buat, diorang akan PM kita terus. Tapi kita orang ni, pada permulaan buat, jangan expect ramai yang nak claim. Expect seorang dua je yang nak claim. So seorang dua ni bila diorang dah claim dekat kita, dah buka file folder Google Drive tu, kita minta diorang snap ataupun screenshot Google Drive tu, folder Google Drive tu buat dalam group. So dia encourage tarik orang lain untuk beli, untuk dapatkan juga. Bagilah ayat-ayat mudah kata apa. Weh, serius lah. Banyak gila e-book free dia bagi. E-book ni mahal kot kalau cari kat luar. Macam tu. Buat je macam tu. So kita bagi orang ada rasa kerugian. Rugi dulu kalau korang tak dapatkan. Tapi korang dapatkan sekarang. At least boleh guna untuk business. Macam tu. Okay, itu yang penting. Right. Dan macam mana? Ni kita nak masuk kepada teknik hack emosi tadi tu. Macam mana yang bila kita bagi ayat ni, okay, bila kita bagi ayat ni, orang akan trigger untuk join. Sebab kita bagi bayangan. Okay, apa bayangan kita bagi? Kita bagi, kami nak bagi tiket kelas marketing percuma selama 3 hari. So dia dapat bayangan. Bayangan ni kan, dia journey sebelum dan selepas tau. Bayangan dia apa? Wih, serius lah, kelas percuma 3 hari. Sebenarnya aku punya 3 hari bayar 100 lebih kot, 200 lebih. Ini percuma je. So dia dah trigger untuk share. Kemudian dia nak tahu lagi apa yang dia akan belajar, dia apa impact dia kan. Kita bagi tahu impact sekejap. Anda belajar dan apply je dari kelas marketing percuma ni, insyaAllah bismillah dengan izin Allah produk korang akan laku teruk. So inilah kita kata bayangan tadi tu. Dia akan dapat before after. Dia akan dapat before after. Nampak tak kat situ? Dia akan nampak, okay, kalau aku join, aku buat betul-betul dengan izin Allah. Betul penting kita buat ayat dengan izin Allah. Sebab kita tak nak claim kelas marketing ni bagi produk aku. Kita apa-apa buat Allah dulu. Apa buat Allah dulu dengan izin Allah. Okay, dengan izin Allah produk korang akan laku teruk. So dia akan rasa macam wow, aku nak join. Macam tu. Right. Jelas? Sekejap nak tanya. Sila. Yang kelas marketing tu kan 3 hari tapi dah lepas 1 hari. Jadi macam mana kita nak cakap berapa hari pula kat dia? Macam mana? Kelas marketing tu 3 hari tapi dah sehari dah lepas dah kan semalam. Hari ni? Baru start hari ni? Hari ni baru start Bukan malam hari. Ahad, Isnin, Selasa. Rabu seminar. Okay. Confused sekejap. Okay. Terima kasih penjelasan. Okay. So, korang boleh tambah dekat sini kan. Kami nak beri tiket kelas marketing percuma selama 3 hari dan 1 bonus seminar Tornado selama sehari percuma. So daripada situ orang akan rasa macam wah dapat kelas percuma 3 hari. Dapat lagi bonus seminar lagi 1 hari. So orang akan rasa best gila.
Boleh kalau nak lagi best, letaklah bawah ni kan. Boleh je letak apa, bernilai 300 lah. Boleh lah sebab kalau kelas 3 hari ni nilai dia 199. Kalau macam seminar tu, kalau ikut yang Sovirus tu ni, dia orang set nilai dia 150. So gabung jadi 349. So orang akan rasa seronok nak join. Orang akan rasa bertuah. Faham tak? Faham ke? Faham. Lagi yang lain. Baru 2 orang yang faham. Yang lain? Faham. Lagi. Sebelum kita masuk ke trik nak jaga kolam bagi aktif, kita nak tengok dulu berapa ramai yang faham. Sebab saya tak nak teruskan kalau tak ada orang faham. Yes. Okay, faham Okay, so kita teruskan dengan yang last sekali iaitu trik nak jaga kolam bagi aktif. Okay, first sekali kita kena ingat daripada total ahli grup tu hanya akan ada 10% sahaja yang akan respon, yang akan aktif response. So tak apa sebab yang aktif ni lah kan saya beritahu tadi, yang kecil akan bagi impact kepada yang besar. Bila yang kecil ni aktif, yang sikit ni aktif, dia akan memberikan satu trigger kepada orang lain untuk aktif juga. Okay. One more factor. Antara punca kenapa orang tak aktif dalam grup kita, antara punca kenapa orang krik-krik bila kita minta respon, antara punca bila orang tak respon kita punya persoalan adalah kita dengan dia ada barrier, ada gap. So gap ni kita nak kena pecahkan. So apa? Sebab gap ni dia menyebabkan orang tu takut dan segan untuk reply. Dia akan fikir mulut orang tau. Dia akan fikir, tak kira kalau tu reply ni orang ni kata apa pula. Macam tu. So cara dia senang je, kita kena mesra dengan dia orang. Jangan dalam grup tu kalau boleh jangan bagi ayat formal sangat. Nanti orang takut. Okay, santai-santai je. Buat ayat santai. Macam saya pun, saya buat ayat apa untuk engage. Saya banyak macam saya banyak kadang saya minta mereka perkenalkan diri. Saya bila perkenalkan diri tu seronok lah sebab saya akan cakap macam ni. Okay, hai salam jutawan semua. So siapa dalam ni yang buat bisnes, tolong perkenalkan diri kejap. Perkenalkan diri, nama dan buat bisnes apa. So yang lain boleh tolong save sama-sama. So kita boleh naikkan view WhatsApp sama-sama. So daripada situ diorang akan nampak give and take. Diorang bagi nombor telefon, bukan bagi nombor telefon. Diorang perkenalkan diri diorang, bagi tahu bisnes yang diorang buat dan diorang akan dapat orang save nombor diorang. Macam tu, itu yang saya buat semalam. Ramai juga yang reply ni. Macam tu. Okay. So lepas tu saya buat juga bila ramai-ramai yang masuk tu kita macam appreciate lah. Kita cakap lah macam saya buat tadi tu kan. Wow, ramainya yang masuk. Macam tu, buat macam excited. Macam Cikgu Daus katakan, energi tu sampai dekat diorang. Tu diorang akan rasa seronok. Okay. Tu ni antara yang saya buat untuk engage lah. Banyaknya saya tanya siapa nak hadiah je. Contohnya macam bila ramai-ramai yang masuk kan, saya akan tanya. Saya akan cakap, wow, ramainya yang baru join. Semangatlah korang ni. So saya nak bagi hadiah special kat korang, boleh tak? Siapa nak hadiah? Macam tu je, santai je hadiah dia. Dia tak adalah kata kita nak kata apa, kita tak adalah nak buat ayat promosi sangat sebab kita bukan nak menjual. Kalau kita buat ayat kata apa, hari ni ada offer hadiah untuk siapa-siapa pada pukul berapa, bermula pukul apa, jangan. Yang tu terlalu performance, orang akan rasa benda tu macam nak menjual. So kita santai je. Buat ayat, lagi satu, dalam grup jangan buat ayat panjang-panjang tau. Buat ayat maksimum 3 baris cukup. 3 baris cukup. Kalau nak buat banyak, 3 baris selang lain. 3 baris selang. Macam tu. Tapi jangan spam lah. Macam tu. Macam yang saya buat, 2 baris pendek-pendek je. Wow, ramainya yang baru join.
Lepas tu habis. Enter, send. Lepas tu yang kedua pula, semangatlah korang ni, bagus, send. Lepas tu, so saya, disebabkan korang semangat, saya nak bagi hadiah special. Boleh tak? Siapa nak hadiah? Saya daripada situ semua, nak. So bila ada seorang reply nak, okay, walaupun seorang reply nak, kita cakap macam ni. Okay, tengoklah ayat ni, boleh ambil ayat ni. Bila seorang reply nak, kita cakap macam ni. Wow, semangatnya. Kita tunggu kawan-kawan yang lain pula, cukup 15 orang yang reply nak, yang cakap nak, kita kongsikan hadiah tu. So lepas benda tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 orang. 22 orang. Masa tu pukul 12.10, saya cakap macam tu. Masa tu pun tak ramai pun yang reply. Baru 1, 2, 3, 4 orang yang reply nak. Lepas saya cakap macam yang atas tadi tu. Lepas tu apa yang saya buat? Saya mainkan elemen masa. Elemen masa ni pun salah satu teknik untuk kita hack emosi orang. Bagi orang rasa tertrigger. Itu saya buat apa? Waktu itu pukul 12.10. So saya cakap macam ni. Alah, tak ramai pun. So tak apa, kita tunggu. Tunggu sampai pukul 1 petang. Kalau tak cukup 15 orang nak, kita cancel je lah hadiah ni. So kalau siapa nak hadiah, kejutlah kawan-kawan yang lain. Suruh orang reply nak. So lepas benda tu lah, saya tinggal phone kejap. Tak sampai 15 minit pun. Ramai dah lebih dari 15 orang reply nak. So nampak tak? Kita gunakan impact. Elemen masa, elemen angka, emosi. Mainkan yang tu. So manusia ni manusia. Ada hati perasaan. Confirm beremosi. Okay. Faham? Jelas? Nanti saya akan tambah kat slide ni. Saya lupa nak tambah tadi. Macam mana cara untuk kita reply bila orang masuk nak claim hadiah. So nanti saya akan bagi tahu. Okay. So. Macam claim hari ni walaupun tak sampai sejam. Dia bila tersusun lah. Bila dia ada slide, dia tersusun. Dia jadi kemah. Dia jadi set je. Flow cantik je. Kalau macam semalam tu merapu banyak. Okay, so macam mana klien ni? Best tak? Ilmu hari ni padu tak? Benar tak? Macam spam sikit dekat ruangan chat. Ayat tu semua hari pertama kan, hari berikutnya. Yes, betul tu. Yang tahniah tu kan, tahniah tu untuk orang awal join group je. Yang lain tu semua ni. Yang lain tu bila ramai-ramai yang join group, okay, lebih daripada 10 orang yang join, just cakap je, wow, ramainya yang baru masuk. Macam tu. Buat macam tu je. Kalau kita buat sama-sama nak tak? Kita buat kolam sekarang. Lepas tu kita susun ayat siap-siap. Cari ke orang punya target lah. Boleh guna ayat ni, kejap saya copy paste ayat ni. Ni untuk yang Solvi lah. Okay, saya buat ayat tu dekat ruangan chat Lepas atau tak kita. Oh, tak cukup, tak lepas. Bentar deh. Sekejap saya edit dulu. Right, ni ayat dia. So boleh copy je ayat ni, just tukar yang tu je. Nama, lepas tu yang kelas marketing semua tu boleh je guna. Okay. Nak buat dalam ni ke nak buat dekat
nak buat sekarang dalam Google Meet ke nak buat dekat group je? So, sekarang dah pukul 12, macam semalam ada yang masuk tengah hari kan. So hari ni pun tengah hari juga. Dia tak jadi pukul 12 hari ni tengah malam. So ada yang ni kan, ada kerja lain kan sebab dah tengah hari. So insyaAllah kita jumpa dalam grup boleh? Kita jumpa dalam grup. Alright, so kejap lagi saya akan bagi. Okay, tak ada yang kita nak. Yes, betul. Letak link WhatsApp ataupun link Telegram. Cari seorang prospek dulu, prospek yang targeted, yang rapat dengan kita. Okay, cari seorang je dulu. Satu, saya tak guna, bila orang tanya guna Wabus ke, guna Fboom ke, saya tak guna apa-apa pun. Saya gunakan seorang je. Saya tak, sebab bila kita bagi kat seorang ni, seorang nak akan sebarkan kepada ramai. Daripada ramai tu akan sebar ke ramai lagi. Daripada ramai dia ramai lagi. So kerja kita dia senang. Bila saya fikir kan, saya cuma share, betul-betul minta orang share tu kali je. Orang yang kita kenal, kalau nak lagi best kan, orang yang kita tak kenal. Orang yang kita tak kenal ataupun orang yang kita kenal pun boleh jugalah. Yang buat bisnes, buah je kat siapa pun. Kalau korang nak target 5 orang pun boleh je. Target 5 orang ke, seorang pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi kalau rasa tak cukup, ambil 5 orang. Macam tu. Okay. So korang ni je, pergi dekat IG, siapa ada IG kan? Siapa ada IG, okay? Siapa ada IG, pergi ke IG, scroll IG. Kat IG ataupun TikTok, dia akan ada link tau. Link WhatsApp untuk siapa yang nak beli. So, kita tengoklah nama dia siapa, team dia apa, dia jual produk apa kan. Lepas tu, kau pergi PM dia, bagi ayat tu dekat dia. So, confirm dia akan terkejut, dia akan rasa nak join. Macam tu. Ataupun kalau nak dapatkan kepastian dia kan, kita bagi ayat tu dulu, jangan bagi link WhatsApp lagi. Kita tanya, nak join tak? Kita tanya, nak ke nak untuk join kelas ni? Maksudnya kita bagi ayat sampai ni je lah. Sampai apa? Ditaja khas oleh Solvi Heroes. Okay? Lepas tu tanya dia, berminat ke berminat sangat untuk join? Jangan kata berminat ke tak. Bila ni psikologi manusia tau, bila dia dapat negatif dengan positif dengan negatif, dia akan pilih perkataan belakang. Bila kita kata nak ke tak nak, dia akan kata tak nak. Nak ke tak, dia tak nak. So nak ke nak sangat. Boleh buat macam tu, nak ke nak sangat macam tu. Okay, so ayat ni sekejap saya edit balik. Kita buang ni lah, kita yang bawah tu jangan lagi sebab ni untuk orang yang kita tak kenal lah. Okay, untuk orang kita tak kenal sebab nak elakkan dia daripada blue tick kita sebenarnya. Okay, kita nyatakan soalan daripada dia. Nak join, tanya dia, puan ataupun tuan berminat tak nak join? Berminat ke untuk join? Kalau berminat, saya nak bagi link. Ataupun kalau berminat, reply nak. Macam tu je. Kan buat ayat ni kan, seminar yang bernilai 349 yang ini telah disponsor khas untuk anda oleh pihak Solvi. Pihak Solvi Heroes. Kalau berminat, reply nak. Macam tu. So kita bagi, bila dia nak, kita bagi link WhatsApp. So daripada situ dia boleh join terus. Kalau kita bagi terus link WhatsApp dekat dia, dia akan rasa macam, dia akan ignore lah. Dia akan sebab orang tak kenal pula kan. Macam tu lah. Okay. So tak apa, boleh je cari orang yang tak kenal boleh. Kalau nak cari orang tak kenal, macam tu cara dia. Kalau nak cari orang yang kita kenal, guna je yang ni. Bagi je. Macam tu. Dapat? Faham? Boleh guna nama baru teknik yang cikgu ajar pun boleh juga. Right. So Alhamdulillah. So setakat ni je kita punya sharing. Alhamdulillah. Syukur sangat. Walaupun tak sampai sejam pun kan, tapi impact tu ada lagi 5 minit nak sampai sejam kan. So impact tu bagi saya rasa cukup kot. Betul tak? Dia kalau bagi rating lah, rating kelas malam dan kelas hari ni kan. Kalau kelas malam per 10 berapa, kalau hari ni per 10 berapa? Cuba bagi rating kejap. Semalam 8, hari ni 10.
Okey, tak apa. Yang baru masuk jangan risau sebab kita ada recording. So nanti saya akan bagi juga recording dalam group, okey? So jangan risau. Alright. So jangan sedih-sedih, tak mau sedih-sedih, okey? Kita akan share dalam group, insya-Allah. Okay, so setakat itu saja daripada saya. Khairum minallah wa syarrum nafsi. Yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nampak hebat, ilmu padu, ilmu power, semua tu Allah. Okey, semua tu kita kata apa tu? Tajissim kepada Allah. Tajissim kepada sifat bijaksana Allah, tajissim kepada sifat orang kata apa tu? Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelancaran semuanya, ilmu semua tu adalah berdasarkan sifat alim Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini sebagai wasilah penyampai sahaja dan moga-moga penyampaian saya ini membawa hikmah dan memberi manfaat kepada semua orang, dan saya harap boleh sebarkan dan membantu kalian semua untuk dapatkan kolam yang berkualiti, yang best, dan orang seronok untuk join. Okay, biiznillah, insyaAllah. Okay, so setakat itu jawapan kita. Kita tutup kita punya majlis kita, majlis ilmu kita hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa al insan. So bil aqwa so bis sabr. Okay, so boleh dah lah. Terima kasih. Terima kasih tau siapa yang join. Saya hargai sangat siapa yang join. Terima kasih Tuan Idham. Sama-sama.